Assalamualaikum, berjumpa lagi kita pada video kali ini. Saya Cikgu Irni binti Bakri, mengajar di SM Lokyu Kota Kinabalu. Bagi yang baru singgah ke channel saya ini, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk singgah ke channel saya ini. Bagi yang baru, di dalam channel saya ini, saya banyak berkongsi berkaitan dengan PDPC Prinsip Perekonomian bagi tingkatan 4 dan 5. Untuk video kali ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan modul tingkatan 4, iaitu modul 1, 1.4 yang berkaitan dengan andaian, prinsip dan batasan dalam perekonomian. Untuk video kali ini, kita akan ada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang pertama ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan andaian perekonomian. Okey, dan dalam bahagian yang kedua, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan prinsip dan batasan. Okey, dalam perekonomian. Kita lihat standard pembelajaran. Yang pertama ialah menyenaraikan dan menerangkan andaian dalam perekonomian. Yang kedua, menyenaraikan dan menerangkan prinsip dalam perekonomian. Yang ketiga, menerangkan batasan dalam perekonomian. Yang keempat, menentukan andaian, prinsip dan batasan dalam perekonomian yang dapat dikaitkan dalam sesuatu kes, okey, atau pernyataan, okey. So, kita akan cover berkaitan dengan andaian, prinsip, batasan, dan kita tentukan andaian, prinsip dan batasan jika kita melihat sesuatu kes dan pernyataan. So, untuk bahagian yang pertama, cikgu akan cover berkaitan dengan andaian sahaja dan kita tengok contoh-contoh situasi atau sesuatu kes yang dikaitkan dengan andaian perekonomian. Kita lihat yang pertama berkaitan dengan andaian. Dalam bahagian satu ini, cikgu akan cover berkaitan dengan andaian perekonomian. Untuk bahagian yang kedua, cikgu akan cover berkaitan dengan prinsip dan batasan. Okey, so kita fokus dulu berkaitan dengan andaian perekonomian. Dalam andaian perekonomian, kita ada 4 andaian perekonomian. Yang pertama ialah entiti berasingan. Yang kedua ialah usaha berterusan. Yang ketiga, wang sebagai ukuran. Dan yang keempat ialah tempoh perekonomian. Okey. So, kita lihat dulu apa itu entiti berasingan, usaha berterusan, wang sebagai ukuran dan tempoh perekonomian. Dan cikgu akan terus kaitkan dengan situasi untuk murid lebih mudah melihat, dan cikgu akan beri keyword bagi mudah untuk murid di kesan andaian perekonomian itu yang mana satu. Okey. So, kita lihat entiti berasingan. Untuk memahami konsep entiti berasingan ini, dia berkaitan dengan pemilik perniagaan, dan perniagaan adalah dua entiti yang berbeza. Maksudnya, perniagaan itu lain, satu individu lain. Pemilik perniagaan tu individu lain. So, maksudnya apa-apa transaksi yang berkaitan dengan pemilik dan perniagaan ini, jika transaksi itu berkaitan, maka perlu direkodkan. Dan jika tidak berkaitan, so yang berkaitan dengan perniagaan, rekod dalam perniagaan. Yang berkaitan dengan pemilik, so pemilik punya urusan sendiri. Okey, so tapi jika apa-apa urusan perniagaan atau transaksi yang melibatkan perniagaan yang melibatkan pemilik, contoh pemilik mengambil barang, pemilik memasukkan modal ke dalam perniagaan, itu perlu direkodkan dalam perniagaan. Okey, fahamkan? So, kita akan tengok contoh supaya murid lebih mudah faham. So, kita tengok contoh satu di sini. Encik Saiful mengambil barang niaga dari kedainya untuk kegunaan anak. Perkara ini telah direkodkan dalam akaun ambilan. Dalam situasi yang pertama ini, jelas menunjukkan pemilik itu telah mengambil barang niaga, yang mana barang niaga itu ialah milik
perniagaan. So perlu direkodkan dalam akaun perniagaan. Okey, so perlu direkodkan dalam akaun perniagaan dan perlu direkodkan ke dalam akaun ambilan, menunjukkan pemilik membuat ambilan daripada perniagaan. So, kalau kita lihat di sini, keyword yang boleh dan senang untuk murid kesan ialah kegunaan anak. Kadang-kadang murid juga boleh mengesan dengan perkataan kegunaan kediaman, kegunaan keluarga. So, jika ada juga disebutkan dalam sesuatu situasi itu ialah akaun ambilan, ini jelas menunjukkan entiti berasingan. So, kita lihat contoh yang kedua. Puan Nora, seorang peniaga, telah merekodkan ambilan barang niaga yang telah digunakan oleh keluarganya sebagai ambilan. So, jelas juga ditunjukkan di sini ada ambilan barang niaga. So, barang niaga itu diambil daripada perniagaan dan ini akan direkodkan sebagai ambilan dan situasi ini menunjukkan entiti berasingan. Kita lihat contoh yang ketiga. Sepanjang tahun kewangan 2020, Encik Hafiz telah membuat ambilan sebanyak 2,000 untuk kegunaan peribadi. So, jelas di sini dia membuat ambilan daripada perniagaan sebanyak 2,000 dan ini perlu direkodkan dalam akaun perniagaan sebagai ambilan. So, kita tengok di situ, kita ada nampak sudah perkataan ambilan dan ada sudah kegunaan peribadi. Ini jelas menunjukkan ini ialah andaian perakaunan yang berkaitan dengan entiti berasingan. Kita lihat pula yang seterusnya iaitu usaha berterusan. So, dalam andaian berkaitan usaha berterusan ini, dia menjelaskan sesuatu perniagaan itu kita buka untuk satu tempoh yang kita tidak pasti sampai bila. So, kita menganggap sesuatu perniagaan itu untuk satu tempoh yang lama, jangka panjang. So, kita lihat situasi yang menjelaskan berkaitan dengan usaha berterusan. Perniagaan Cafe Nani yang dimulakan oleh Hanani akan terus beroperasi untuk satu tempoh masa yang tidak tetap. Maksudnya satu tempoh masa yang lama. So, kalau kita lihat di sini, perkataan terus beroperasi itu menunjukkan usaha dia berterusan. Dan kita lihat pula contoh yang kedua. Kedai Prabu Jati yang telah ditubuhkan sejak tahun 1981 akan terus beroperasi untuk satu tempoh masa yang tidak tetap. So, ini juga menunjukkan usaha berterusan. Okey, usaha berterusan kalau kita tengok akan terus beroperasi. So, ini ialah andaian perakaunan yang kedua, usaha berterusan. Okey, seterusnya kita lihat andaian perakaunan yang ketiga iaitu wang sebagai ukuran. So, dalam wang sebagai ukuran, konsep ini mudah saja iaitu dalam sesuatu penyata kewangan itu, maklumat itu perlu dinilai dalam bentuk mata wang bagi sesebuah negara. Maksudnya kalau macam kita, Malaysia, kita menilai dalam ringgit Malaysia. So, kita lihat situasi yang berkaitan dengan wang sebagai ukuran. Contoh 1, Cik Mimi, seorang perunding kecantikan, mengenakan bayaran 100 untuk pelanggan yang membuat rawatan muka di kedainya. So, nilai rawatan muka itu dinilai dalam RM iaitu 100. Kita lihat pula contoh yang kedua. Kedai Cokoja Piramna mengiklankan barangannya di majalah tempatan dan dikenakan bayaran RM500. So, di sini bila kita lihat di sini, kos iklan itu dinilai dalam RM500. Okey. So, kita lihat pula seterusnya. Contoh yang ketiga, perniagaan Seri menyewa sebuah kedai dengan sewa bulanan ialah 1,500 sebulan. So, kos sewa itu dinilai dalam RM. Okey, dalam RM. Kita lihat tempoh perakaunan. Dalam tempoh perakaunan ini, pembahagian operasi atau aktiviti perniagaan itu
kita tetapkan dalam tempoh masa yang tertentu. Contoh, dalam perniagaan ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. So, kita boleh lihat untuk tempoh perakanan ini, jika sesuatu situasi itu menunjukkan 1 tarikh hingga 1 tarikh, itu menunjukkan tempoh perakanan. Kita lihat situasi yang menunjukkan andaian perakanan berkaitan dengan tempoh perakanan. Laporan kewangan kedai buku Ayu dibuat untuk tempoh 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020. Okey, kalau kita lihat di sini ada ditetapkan tempoh di sana. Dia beri tarikh iaitu 12 bulan. So ini menunjukkan jelas sangat menunjukkan tempoh perakanan. Okey, contoh yang kedua, perniagaan senang menyediakan penyata kewangan setiap 6 bulan untuk mengetahui prestasi perniagaannya. Okey, so dalam perniagaan senang pula dia menetapkan 6 bulan. Tidak diberi tarikh tapi jelas di sana ada menunjukkan tempoh. Okey, so kita tengok ini ialah berkaitan, kedua-dua contoh ini berkaitan dengan tempoh perakanan. Terima kasih kerana menonton dan setia sehingga ke penghujung video ini. Semoga penerangan cikgu dapat membantu murid untuk memahami setiap konsep dengan lebih baik. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update-update terkini atau video-video terkini daripada channel Cikgu Irni. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye.